Imamat bab 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa selepas kematian kedua-dua anak Harun ketika mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Musa. Beritahu abangmu Harun agar jangan masuk pada sembarangan waktu ke dalam tempat suci di sebalik tabir, di hadapan penutup pendamaian yang ada di atas tabut, supaya jangan dia mati, kerana aku menampakkan diri dalam awan di atas penutup pendamaian itu. Beginilah cara bagaimana Harun harus masuk ke dalam tempat suci. Hendaklah dia membawa seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai korban bakaran. Hendaklah dia mengenakan tunik linen yang suci, menutupi auratnya dengan seluar pendek linen, dan selempang linen membaluti dirinya, serta dengan memakai serban linen. Itulah seperanggu pakaian suci yang perlu dipakainya. Sebelum mengenakan kesemua itu, hendaklah dia memandikan tubuhnya dengan air. Hendaklah dia mengambil 2 ekor kambing jantan daripada jemaah Israel sebagai korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai korban bakaran. Hendaklah Harun mempersembahkan lembu jantan bagi dirinya sendiri untuk dijadikan korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian demi dirinya serta demi keluarganya. Setelah itu, hendaklah dia mengambil kedua-dua ekor kambing jantan tadi, lalu menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Hendaklah Harun mencabut undi atas kedua-dua ekor kambing jantan itu, 1 undi bagi Tuhan, dan 1 undi lagi bagi Azazel. Maka hendaklah Harun mempersembahkan kambing jantan yang terundi untuk Tuhan, dan menyediakannya sebagai korban penghapus dosa. Akan tetapi, kambing jantan yang terundi bagi Azazel hendaklah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk upacara pendamaian, lalu dilepaskan ke gurun untuk Azazel. Untuk dirinya, hendaklah Harun mempersembahkan lembu jantan yang akan dijadikan korban penghapus dosa, untuk kemudian mengadakan pendamaian bagi dirinya, serta demi keluarganya. Hendaklah lembu jantan itu disembelihnya sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya. Hendaklah dia mengambil pendupaan yang dipenuhi bara api daripada mazbah di hadapan Tuhan, serta segenggam penuh dupa harum yang ditumbuk halus, lalu membawanya masuk ke balik tabir. Dupa itu hendaklah diletakkannya di atas api di hadapan Tuhan, sehingga asap dupa itu menyelubungi penutup pendamaian yang ada di atas tabut loh hukum, supaya dia tidak mati. Hendaklah dia mengambil sebahagian daripada darah lembu jantan itu, lalu memercikkannya dengan jarinya ke atas penutup pendamaian itu di sebelah timur, dan sebahagian lagi daripada darah itu dipercikkannya di bahagian depan penutup pendamaian itu sebanyak 7 kali dengan jarinya. Selanjutnya, hendaklah dia menyembelih kambing jantan yang dijadikan korban penghapus dosa bagi umat, lalu membawa darahnya masuk ke balik tabir. Hendaklah darah itu diperlakukan sebagaimana yang dibuat pada darah lembu jantan tadi, yaitu memercikkannya ke sebelah atas serta ke sebelah depan penutup pendamaian. Hendaklah dia mengadakan pendamaian demi tempat suci atas sebab kenajisan orang Israel, dan kerana segala pelanggaran mereka yang berkaitan dengan apa-apapun dosa mereka. Demikianlah harus diperlakukannya ke atas kemah pertemuan yang ada bersama-sama mereka di tengah-tengah kenajisan mereka. Tiada seorang pun boleh berada dalam kemah pertemuan ketika Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat suci, sampai dia keluar sesudah selesai mengadakan pendamaian demi dirinya, demi keluarganya, dan demi seluruh kalangan umat Israel.
Kemudian hendaklah dia keluar menuju mazbah yang ada di hadapan Tuhan, lalu mengadakan pendamaian demi mazbah itu. Hendaklah dia mengambil sebahagian daripada darah lembu jantan dan daripada darah kambing jantan itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk di sekeliling mazbah. Sebahagian daripada darah itu hendaklah dipercikkannya sebanyak 7 kali dengan jarinya ke mazbah. Demikianlah cara mazbah disucikan daripada kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian demi tempat suci, demi kemah pertemuan, dan demi mazbah, hendaklah Harun mempersembahkan kambing jantan yang hidup. Hendaklah Harun meletakkan kedua-dua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atasnya segala kesalahan orang Israel serta segala pelanggaran mereka, atas apa sahaja jenis dosa mereka. Hendaklah kesemuanya ditanggungkannya ke atas kepala kambing jantan itu, lalu kambing itu dilepaskan ke gurun dengan perantaraan seorang yang sudah disiapkan untuk tugas tersebut. Kambing jantan itu akan memikul segala kesalahan mereka ke tanah yang sunyi, dan kambing jantan itu harus dilepaskan di gurun. Kemudian hendaklah Harun masuk ke dalam kemah pertemuan, menanggalkan pakaian linen yang dikenakannya sewaktu dia masuk ke dalam tempat suci sebelumnya, lalu meninggalkannya di situ. Hendaklah dia membasuh tubuhnya dengan air di tempat yang suci dan mengenakan pakaiannya sendiri. Setelah itu, hendaklah dia keluar dan mempersembahkan korban bakaran bagi dirinya serta korban bakaran umat, lalu mengadakan pendamaian demi dirinya dan demi umat. Hendaklah lemak korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mazbah. Sementara itu, hendaklah orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel tadi mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu, barulah dia boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk ke dalam tempat suci untuk upacara pendamaian itu, hendaklah dibawa keluar perkemahan. Hendaklah kulitnya, dagingnya, dan kotorannya dibakar habis. Orang yang membakar kesemua itu, hendaklah mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu, barulah dia boleh masuk ke perkemahan. Hendaklah hal ini menjadi peraturan tetap seterusnya bagi kamu, yaitu bahwa pada hari ke-10 pada bulan ke-7, hendaklah kamu merendahkan diri dengan berpantang dan tidak melakukan sebarang pekerjaan pun, baik warga asli maupun pendatang asing yang menghuni di tengah-tengah kalangan kamu. Kerana pada hari itu akan diadakan pendamaian bagi kamu untuk menyucikan kamu. Kamu akan disucikan di hadapan Tuhan daripada segala dosamu. Hari itu hari Sabat bagi istirahat sepenuhnya bagimu, dan hendaklah kamu merendahkan diri dengan berpantang. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa untuk seterusnya. Hendaklah imam yang mengadakan pendamaian itu diurapi dan ditabiskan untuk menjalankan tugas-tugas imam bagi menggantikan ayahnya, dengan mengenakan pakaian linen, yaitu pakaian suci. Hendaklah dia mengadakan pendamaian demi tempat yang maha suci, demi kemah pertemuan, demi mazbah, demi para imam, dan demi seluruh umat, yaitu kesemua anggota jemaah. Hendaklah hal ini menjadi ketetapan untuk seterusnya bagi kamu, yaitu bahawa setahun sekali hendaklah diadakan pendamaian demi orang Israel atas segala dosa mereka. Maka seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, itulah yang dilakukan Harun. Imamat bab 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, serta kepada seluruh orang Israel,
Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Apabila sesiapa daripada keturunan kaum Israel menyembelih lembu, domba, atau kambing, baik di dalam maupun di luar perkemahan, namun tidak membawanya untuk dipersembahkan di pintu kemah pertemuan sebagai korban kepada Tuhan di hadapan kemah sucinya, maka orang itu dianggap berhutang darah, yaitu dia telah menumpahkan darah, maka dia harus disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Perintah itu bertujuan agar korban sembelihan yang biasa dipersembahkan oleh orang Israel di padang terbuka mereka dibawa kepada Tuhan dengan menyerahkannya kepada imam di pintu kemah pertemuan dan dipersembahkan sebagai korban kedamaian kepada Tuhan. Hendaklah imam memercikkan darah korban itu ke mazbah Tuhan di pintu kemah pertemuan, lalu membakar lemaknya hingga keharumannya diredai Tuhan. Mereka tidak boleh lagi mempersembahkan korban sembelihan mereka kepada jin kambing. Sebelumnya, mereka seumpama menyundalkan diri dengan menyembah jin itu. Inilah peraturan yang tetap dan berkekalan terhadap mereka turun-temurun. Katakanlah ini juga kepada mereka: apabila sesiapa daripada keturunan kaum Israel atau warga asing yang menghuni dengan mereka mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, namun tidak dibawanya untuk mempersembahkannya di pintu kemah pertemuan sebagai korban kepada Tuhan, maka hendaklah orang itu disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Apabila sesiapa daripada keturunan kaum Israel atau warga asing yang menghuni dengan mereka memakan darah, dia akan aku musuhi dan akan aku singkirkan daripada kalangan bangsanya. Nyawa sesuatu makhluk itu ada dalam darahnya, dan aku telah menentukan agar darah itu dicurahkan bagimu di atas mazbah untuk pendamaian demi nyawamu. Kerana darah yang merupakan nyawa memungkinkan terjadinya pendamaian. Atas sebab itulah aku berfirman kepada orang Israel, tiada seorang pun antara kamu boleh makan darah, dan begitu jugalah warga asing yang menghuni antara kamu. Apabila sesiapa daripada umat Israel atau warga asing yang menghuni dengan kamu memburu seekor binatang atau burung yang halal dimakan, hendaklah dia menumpahkan darah makhluk itu lalu menutupinya dengan tanah, sebab bagi setiap makhluk darahnya ialah nyawanya. Lantaran itu aku berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu memakan darah makhluk apa-apapun, kerana nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya. Hendaklah sesiapapun yang memakannya disingkirkan. Hendaklah setiap orang, baik warga asli maupun warga asing, yang memakan bangkai atau haiwan yang dikoyak-koyak oleh binatang buas, mencuci pakaiannya, mandi di dalam air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Sesudah itu barulah dia menjadi suci. Tetapi jika dia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, hendaklah dia menanggung akibat daripada kesalahannya. Imamat bab 18. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu lakukan kegiatan seperti yang terdapat di tanah Mesir, di mana kamu menghuni dahulu, dan janganlah kamu lakukan kegiatan seperti yang terdapat di tanah Kanaan, ke mana aku membawa kamu, dan jangan kamu jalani kehidupanmu menurut segala hukum dan peraturan mereka. Kamu dimestikan mematuhi segala hukum dan peraturanku, dan kehidupan kamu mestilah berpegang teguh pada kesemua ketetapan itu. Akulah Tuhan Allahmu. Taatilah segala ketetapanku dan peraturanku, kerana jika seseorang melakukannya, dia akan hidup mengikutnya. Akulah Tuhan.
Janganlah seorang pun antara kamu menghampiri sesiapa yang menjadi kerabat dekatnya untuk menidurinya. Akulah Tuhan. Janganlah meniduri ayahmu, dan janganlah meniduri ibumu. Dia ibumu, jangan engkau menidurinya. Jangan meniduri istri ayahmu, kerana hal itu mengaibkan ayahmu. Jangan meniduri saudara perempuanmu, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir serumah maupun yang lahir di luar. Jangan menidurinya. Jangan meniduri cucu perempuan, baik daripada anak lelakimu atau anak perempuanmu, kerana hal itu mengaibkan dirimu sendiri. Jangan meniduri adik tiri perempuan daripada istri ayahmu yang melahirkannya baginya, kerana dia saudara perempuanmu. Jangan engkau menidurinya. Jangan meniduri saudara perempuan ayahmu, dia kerabat terdekat ayahmu. Jangan meniduri saudara perempuan ibumu, dia kerabat terdekat ibumu. Jangan aibkan saudara lelaki ayahmu dengan meniduri istrinya, dia ibu saudaramu. Jangan meniduri menantu perempuanmu, kerana dia istri anakmu. Jangan menidurinya. Jangan meniduri istri saudara lelakimu, kerana hal itu mengaibkan saudaramu. Jangan meniduri seorang perempuan dan juga dengan anak perempuannya. Juga jangan meniduri cucu perempuannya, baik daripada anak lelakinya maupun daripada anak perempuannya, kerana mereka kerabat dekatnya, dan hal itu mengaibkan. Jangan mengawini saudara perempuan istrimu dan menyetubuhinya selama istrimu itu masih hidup. Jangan hampiri seorang perempuan untuk menidurinya pada waktu dia najis kerana sedang haid. Jangan meniduri istri sesama jiranmu, lantas engkau menajiskan dirimu dengannya. Jangan serahkan seorang daripada keturunanmu untuk dipersembahkan kepada Molok, dan jangan cemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan meniduri lelaki seperti meniduri perempuan, itu hal yang keji. Jangan meniduri binatang jenis apa-apapun sehingga kamu menajiskan dirimu dengan binatang itu. Seorang perempuan tidak boleh mengambil tempat di depan seekor binatang untuk melakukan hubungan jenis dengan haiwan itu, kerana perbuatan itu keji. Jangan najiskan dirimu dengan semua itu, kerana bangsa-bangsa yang akan kuusir dari hadapanmu telah menajiskan diri mereka dengan semua hal itu. Bumi itu juga menjadi najis, lalu aku menghukum dosanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Akan tetapi, kamu, baik warga asli maupun pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu, mesti berpegang teguh pada segala ketetapanku dan peraturanku. Jangan lakukan satu pun daripada segala hal keji itu, kerana penduduk negeri ini sebelum kamu telah melakukan segala hal keji itu, sehingga bumi itu menjadi najis. Jika kamu menajiskannya, maka negeri itu akan memuntahkan kamu, sebagaimana bangsa yang tinggal sebelum kamu dimuntahkannya. Sesiapapun yang melakukan satu sahaja daripada segala hal keji itu, hendaklah disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Maka peganglah dengan teguh segala kewajipanmu terhadap aku, dan jangan lakukan satu pun daripada segala perbuatan keji yang dilakukan oleh warga sebelum kamu. Jangan najiskan dirimu dengan semua itu. Akulah Tuhan, Allahmu,